Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang mulia Tuan Imam, yang berusia, Tuan Pengerusi Surau, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana izin dan kurnianya dapat kita teruskan pengajian kita pada pagi ini dengan menggunakan kitab Fiqh Manhaji Mazhab Syafi'i dalam bab munakahat. Kalau dilihatkan pada tajuk yang kita dah masuk berkaitan dengan tajuk talak, talak, betul, perceraian. Jadi kita dah masuk berkaitan dengan talak, iaitu tentang hikmah pensyariatan. Hikmah pensyariatan talak. Kalau tak silap saya lah. Okay, sebab ada, kita dah masuk bahagian tu, syariat talak tu bagaimana. Talak ini merupakan salah satu daripada syariat Islam juga, apabila nikah, kemudian apabila pasangan tersebut tidak mencapai kesepakatan lagi dalam hidupnya, maka berlakulah dia disyariatkan talak sebagai cara untuk melepaskan daripada ketidakserasian antara pasangan tersebut, maka berlakulah talak. Disebutkan pensyariatan talak lambang kemuliaan syariat Islam. Sebagaimana disebutkan sebelum ini, dinyatakan sebelum ini, jelaslah bahawa pensyariatan hukum talak dan natijahnya menurut Islam merupakan lambang kemuliaan syariat Islam itu sendiri. Dan merupakan dalil yang unggul bahawa peraturan syariat Islam amat bersesuaian dengan fitrah manusia dan keperluan manusia. Antaranya, contoh, kalaulah perkahwinan ini tidak ada jalan akhirnya, dah kahwin, perangai teruk macam mana, suami garang macam mana, isteri garang macam mana, asyik bergaduh hari, tak boleh bercerai sampai mati berterusan. Memang sengsara hidup orang tu kan. Jadi itu salah satu dari syariat tu. Islam bagi jalan keluar pada pasangan yang dah tak sefahaman dalam hidup dia. Jadi hakikat ini jelas apabila kelihatan umat-umat yang lain mundur kembali, iaitu apabila daripada pegangan mereka yang mengharamkan talak. Ada fahaman-fahaman agama-agama yang mengharamkan talak dan menganggap perkahwinan sebagai penjara yang kekal abadi. Kalau dah kahwin tu itulah hadap je lah. Macam mana perangai suami garang ke, balik ada yang jenis balik pandai baran pukul, balik kena isteri pula, kadang isteri pula yang pandai barannya, suami balik kena. Nak cerai tak boleh, tapi kenalah menghadap. Bayangkan kalau umur 70 baru meninggal, kahwin umur 30-40 tahun menghadap benda tu hari-hari. Mana nak datang ketenangan jiwa, mana nak datang kebahagiaannya kan, kalau hari-hari dah menghadap benda tu, tak ada jalan putusnya. Sebab mereka mengharamkan talak. Kalau dah kahwin dah, terima je lah, dia katanya. Hal ini selepas mereka lihat pegangan tersebut akan menimbulkan natijah yang amat buruk dan jenayah yang amat berbahaya. Dan mereka sedar bahawa hubungan suami isteri tidak mungkin berlaku dengan paksaan.
Memang tak boleh paksaan lah. Kalau dah sampai hati, dah tak boleh nak terima lah. Tapi nak suruh menghadap juga memang tak boleh. Jiwa manusia memang macam tu. Dia kalau dah tak ada rasa perasaan dia tu, dia tak boleh terima lah. Kan? Dia tak boleh terima. Sebab dia lain dengan anak, hubungan anak dengan ibu bapa. Dia suka tak suka, dia kena terima juga. Sebab itulah ibu bapa yang lahirkan dia. Berbeza dengan suami isteri. Sebab pertemuan mereka ini atas dasar kasih sayang, dan lafaznya adalah lafaz nikah. Bukan berkaitan dengan darah daging. Kan, lafaz nikah. Talak pun dengan lafaz. Beza kalau anak marah kat bapak sekali ke, marah kat mak sekali ke, dia takkan boleh hilangkan keturunan dia. Dia marah kat bapak macam mana sekalipun, dia tak boleh hilangkan bin atau binti dia. Dia tak boleh hilangkan nama ibu dia. Sebab dia lahir daripada situ. Beza dengan perkahwinan. Perkahwinan sebab pertemuan mereka halal duduk bersama tu dengan lafaz, dengan akad sah. Jadi kalau dah tak ada sefahaman, mereka boleh pisah. Lafaz talak pula, pisahlah. Anak tidak. Kalau anak-anak, keturunan ni tidak. Dia sampai bila-bila pun itulah. Gaduh macam mana pun dengan mak ayah, tak boleh terima mak ayah ke apa ke, sampai raya pun tak nak balik lah apa semua, dia tetap anak. Tetap anak. Jadi apabila ada agama-agama yang mengharamkan talak ni, dia memberi kesan yang buruk lah. Lama-lama sengsara. Kan? Sengsara, kehidupan suami isteri itu semakin hari makin sengsara, makin hari makin sengsara. Kan? Sebab ada yang pahaman-pahaman agama dulu tu, terutamanya di sebelah India. Saya pernah baca lah. Sebab India ni, dia agama Hindu tu dia sendiri pun banyak. Dia kata kalau macam kita ni mazhab, dia lagi banyak. Dan di India tu bukan semuanya agama Hindu, ada yang agama Buddha. Dalam Buddha tu pun banyak mazhab dia. Ada yang fahaman tu sampai tahap, bila dah sampai tahap apa nama ajaran tu saya lupa lah. Dia dah tahap tinggi tu, dia tak boleh berpakaian yang surah. Yang lelaki tu boleh pakai pakaian lah. Itu dia dah tahap tinggi lah tu. Kan? Dah tak boleh pakaian lah. Dia dah, badan dia pun penuh dengan lumpur lah. Dia macam memperhambakan diri dia pada Tuhan katanya. Kan? Jadi itu perbezaan. Bila ada perkahwinan yang setengah adat, agama dan adat mereka, contoh kalau tanda kesetiaan isteri pada suami, kan, suami itu mati, isteri pun kena turut sama. Kalau suami itu mayat dia dibakar, isteri itu pun dia hidup kena terjun dalam api tu. Tak puasa kan, baik aku cari laki baru kan. Itu agama-agama mereka kan. Tapi Islam tak. Islam bagi jalan. Sebab dia orang tak ada pisah dah. Islam bagi jalan. Kalau dah tak sepahaman, pisahlah. Bawa haluan masing-masing. Bawa haluan masing-masing. Sebab apa? Hubungan suami isteri ni memang tak mungkin boleh dipaksa kan. Jika dipaksa, ia akan timbulkan kecelakaan kepada seluruh keluarga. Memang bila diri kita sendiri stres, kita pendam-pendam, kadang-kadang kita lepas marah ke orang ni. Siapa jadi mangsa? Anak jadi mangsa. Anak kena dera. Geram kat bapak, pukul anak. Geram kat mak, anak pula yang kena. Kan? Itu memang sifat manusia ni. Dia kalau geram tu, dia pendam, satu hari dia lepas kat orang lain salah kadang-kadang. Bahkan ia umpama gunung berapi yang membawa kebinasaan, pembunuhan dan kerosakan. Ya, memang betul. Makin ditahan itulah boleh sampai membunuh. Ya. Ini yang tak ada kaitan dengan kes-kes dadah ni. Kalau kes-kes dadah tu lain cerita kan. Dia tagih dadah sangat dadah, minta mak duit, mak tak bagi, dia tikam punya mak dia. Itu cerita lain. Itu anak dengan mak.
Ini kes suami isteri. Kalau dera hari-hari, siapa larat? Kan? Hari-hari secara mental kena, siapa larat? Tak larat lah. Kan? Jadi, syariat Islam ni, dia amat mementingkan usaha mewujudkan persefahaman antara suami isteri, berkasih sayang dan hidup bersama yang berkekalan. Itu tujuan Islam ni. Perkahwinan dia, biarlah hidup mesra. Berkasih sayang, hidup sama-sama. Dan semua orang berkahwin, dia harapkan perkahwinannya itu berkekalan sehingga akhir hayat. Ya? Walaupun begitu, usaha ini tidak sekadar mengikat hasad kedua suami isteri semata-mata. Bahkan ianya dilakukan dengan peringatan dan panduan ke arah mewujudkan pelbagai jaminan positif bagi menyuburkan kasih sayang dan persefahaman antara mereka. Sebab itu kalau ada kesilapan, ada kekurangan, masing-masing kena muhasabah. Kan, muhasabah lah. Muhasabah diri. Apa yang kekurangan, apa kesilapan. Kalau tak boleh kita suami isteri selesaikan, pergilah jumpa dengan orang ketiga yang berautoriti. Yang berautoriti. Jangan silap cerita ke orang. Cerita yang jenis kat kaki-kaki bawang ni habis cerita. Dia tukuk tambah jadi kan. Benda kecil sepatutnya tak boleh, tak bercerai, cerita dengan salah orang, bercerai-berai tu bagi kita. Jangan. Kena jumpa. Kalau macam di pejabat agama, kita ada sesi runding cara kekeluargaan. Di situlah nak dapatkan hikmat nasihat berkaitan dengan kekeluargaan. Kalau ada konflik suami isteri, boleh datang. Ya, sekarang ni kena book dia cara online lah. Cara online boleh masuk dalam website SPPIM. SPPIM boleh type kat Google tu SPPIM. Nanti dia keluar website tu, klik, lepas tu sebelah kanan atas tu runding cara, kan? Runding cara keluargaan. Okey, klik situ. Bolehlah bagi tulis bila apa tujuan kita, tarikh bila, apa semua. Kita nak dapat khidmat nasihat apa, nanti akan dipanggil lah untuk sesi khidmat nasihat. Mudah-mudahan dapat membantu. Saya sendiri pun kadang-kadang terlibat, tapi dah lama tak terlibat dah ni. Sebab ada pegawai dia yang khusus lah. Maka dengan ini menjauhkan mereka daripada unsur perselisihan dan kebencian, antara faktor terpenting yang dianjurkan oleh Islam dengan wujudnya pegangan agama yang sahih di kalangan suami isteri. Apa-apa pun kita tengok, konflik dalam rumah tangga ni kadang-kadang timbul kerana pegangan agama pasangan itu sendiri. Kurang pengetahuan mereka dalam bidang agama ni, kan, yang menyebabkan timbulnya konflik yang besar dalam keluarga ni, terutamanya apabila pasangan tu pula tak jaga benda-benda fardu. Contoh, solat 5 waktu tak selesai, suami pun tak solat, isteri pun jarang-jarang. Memang itu punca utama konflik nak berlaku dalam rumah tangga tu dah menyemarak. Itu punca dia, kan? Bila dah gagal pasangan, dia dah gagal. Ketaatan dia pada Allah sendiri pun, amanah diri dia pada Allah SWT pun dia boleh tinggalkan. Apatah lagi amanah dia nak jaga suami, apatah lagi amanah dia nak jaga isteri. Sebab amanah dengan Tuhan pun dia boleh tinggalkan. Itu masalah dia, kan? Dia tak rasa dah amanah pada suami isteri tu, dia tak rasa dah. Sebab amanah dengan Tuhan pun dia boleh main-main. Antara faktor terpenting ialah dengan wujudnya pegangan agama yang sahih di kalangan suami isteri, melaksanakan semua kewajipan yang ditentukan, serta berakhlak mulia sebagaimana diatur oleh syariat Allah SWT. Kita ikut je lah. Apa yang dah syariat ajar, kita ikut, kan? Dan ini merupakan faktor yang memelihara rumah tangga daripada runtuh, dan juga mewujudkan syariat
sebagai undang-undang yang dirujuk jika perlu. Jika pasangan tersebut cuai daripada melakukan adab-adab yang telah disyariatkan oleh Allah bagi memelihara kehidupan rumah tangga dan perasaan cinta dan kasih sayang antara mereka. Bila dah ada akhlak yang baik, ketaatan kepada Allah SWT, itu dapat pelihara kita punya akhlak dan hubungan antara suami isteri. Akan wujud. Berteraskan syariat itu sendiri. Suami boleh tahu. Contoh, apabila aku berkahwin, aku sebagai suami telah disyariatkan ke atas aku untuk menyediakan nafkah untuk keluarga. Maka dia sediakan nafkah dia. Seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, kesihatan, perlindungan, sebagainya, dia sediakan. Maksudnya dia taat pada agama itu sendiri, dengan benda perintah agama itu sendiri. Dia buat itu. Isteri pula ada faham. Apabila aku jadi seorang isteri, kewajipan aku ialah mentaati suami aku. Selama mana apa yang perintahkan oleh suami tak bercanggah dengan aku syarak, wajib aku laksanakan. Menguruskan rumah tangga, melayani suami, anak-anak, buat. Tapi bila benda ni tak berlaku, dia akan timbul masalah lah. Sebab benda tu yang diminta oleh syariat tapi tak berlaku. Di situ akan timbul konflik. Kalau sama-sama buat, suami tunaikan tanggungjawab dia sebagai suami, isteri tunaikan tanggungjawab dia sebagai isteri, insya-Allah. Jangan mengeluh, itu satu je. Jangan mengeluh sebab kadang-kadang timbul isunya di sini mengeluh. Dan isteri banyakkan isteri bekerja, kan? Isteri bekerja. Dia bekerja, dia balik kerja, dia dah lah, biasalah balik kerja petang-petang letih, kan? Mengeluh, semua kena buat. Dah. Waktu tu dah mula dah. Dia dah mula dah. Jangan mengeluh. Kalau tahu itu tanggungjawab, buat. Orang lelaki dia punya tanggungjawab. Bila saya perhati betul, tanggungjawab orang lelaki ni dia akan habis duit. Penat badan habis duit, betul tak? Betul tak? Kan? Habis duit. Orang perempuan tanggungjawab dia penat badannya, duit tak habis. Tak tahulah kalau jadi suami, dapat suami yang tak bagi nafkah ni, itu memang habis jugalah duit, kan. Tapi dari segi satu sudutnya, yang lelaki ni dia mentadbir rumah tangga dia, mengurus rumah tangga dia, penat badan juga dan habis duit. Betul tak? Rumah nak kena kira, air api, kereta lah, makan minum lah, apa semua, belanja sekolah anak, semua duit. Paling tidak 2,000 memang habis sebulan. 2,000, 3,000 habis sebulan. Nak raya ni mahal lagi, kan. Campur baju raya apa semua, mah 3,000 pula bulan. Yang orang perempuan dia urus je. Sebab suami dah sediakan benda ni. Suami sediakan. Jadi orang perempuan dia urus rumah tangga ni dengan skill dan tenaga dia je. Lelaki skill dan duit. Habis. Kan? So buat, jangan penat tu diri sendiri, jangan keluar daripada mulut. Bil marah ke anak, penat. Selagi itu tanggungjawab sebagai ibu, sebagai isteri, buat. Kalau untuk ringankan, kita kena pandai tackle anak, bantu, kan. Bila tengok anak dah darjah 5, darjah 6, panggil, tackle anak-anak tu, tolong basuh pinggan, tolong kemaskan meja, ajar, latih dulu, latih, lama-lama dia ikutlah. Jangan kita baby. Bila baby ni, orang akan mula mencemooh macam-macam. Anak sendiri pun kadang tak suka. Mak aku suka bising lah. So itu duduk keluar. Duduk luar. Asyik-asyik jumpa kat taman. Duduk main bola, kat rumah mak bising, kata. Lepas tu ayah bising. Payah, ya. So berdasarkan keadaan rumah tangga dan keluarga yang harmoni dan berpegang teguh pada hukum-hukum Islam dan adab-adabnya, kita dapati kes-kes perceraian ni hampir tidak berlaku. Bila pasangan itu dia hidup dalam keadaan dia melaksanakan syariat Allah, suami tahu tanggungjawab dia, tunaikan tanggungjawab dia, isteri tahu tunaikan tanggungjawab dia, suami isteri tahu laksanakan tanggungjawab terhadap anak-anak, kan? Bila laksanakan semua tanggungjawab apa yang seperti mana yang Islam menggariskan, insya-Allah amat jaranglah
nak dengar kes-kes ni, kes-kes perceraian daripada kalangan orang-orang yang melaksanakan. Maksud dia. Dan orang ni jangan tuan-tuan nampak, oh ini ustaz-ustaz boleh dah. Tak. Kita sebiasa ni. Asalkan kita jaga. Kita punya solat fardu 5 waktu. Kan? Jaga tanggungjawab kita sebagai suami, menyediakan nafkah dan sebagainya. Jaga isteri, laksanakan tanggungjawab isteri. Ya? Laksanakan apa yang diperintah oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. InsyaAllah itu dah jadi satu kekuatan dah pada diri, pada diri sendiri itu, InsyaAllah. Apabila yang dilihat atau yang didengar ialah kebanyakan perceraian berlaku dalam keluarga yang bebas daripada ikatan Islam, terkeluar daripada peraturan-peraturan dan adab-adabnya. Dia memang banyak berlaku, kan? Kebanyakannya yang pengalaman saya lah, kalau jumpa pasangan, kadang-kadang saya nak bercerai, memang bila ditanya sungguh-sungguh, isunya adalah kadang-kadang memang pasangan tu tak jaga solat 5 waktu. Nampak sangat. Sampai itu alasan dia orang tak cukup duit dah. Kan? Memang lah. Tak nafi. Kan? Ekonomi, dari segi ekonomi itu kita tak nafi. Tapi kalau rumah tangga tu dah tak ada berkat. Kan? Suami kerja tapi tak pernah sembahyang. Rezeki tu berkat tak? Tak berkat. Isteri pun sama, kerja tapi tak pernah sembahyang. Berkat ke tak berkat? So, masing-masing tak pernah sembahyang, tak pernah tegur. Itu saya kata tadi kan. Syariat Tuhan pun dia boleh main-main. Dia tak rasa amanah dengan Tuhan pun dia boleh main-main. So dia tak rasalah amanah pada suami, amanah pada isteri. Sebab amanah Tuhan, amanah Allah, solat 5 waktu pun dia boleh main-main. Dia tak rasa. Benda-benda di sini memang banyak berlaku. Ya? Baik, habis tentang hikmahnya tadi tu. Ya? Kita masuk jenis-jenis talak. Talak ni terbagi kepada 3 jenis berdasarkan pelbagai keadaan. Ya? Dia ada 3 jenis berdasarkan keadaannya. Yang pertama, talak yang jelas atau tidak lafaz talak. Kedua, keadaan isteri yang ada, sama ada suci dari haid dan isteri yang masih kecil atau dewasa. 3, talak yang berganti dengan harta dan tanpa berganti. Kan? Ada 3 jenis dia. Okay, kita tengok yang pertama, lafaz yang jelas dan tidak jelas. Okay. Secara ringkasnya, saya bagi faham dulu, lafaz yang sharih dan lafaz kinayah. Lafaz sharih ni, contohnya dia menggunakan perkataan yang memang kita tak boleh nak terjemah kepada lain, melainkan kita tahu itu memang talak, itu memang cerai. Contoh, suami cakap dekat isteri dia, aku talak engkau, aku ceraikan kamu. Boleh terjemah benda lain tak? Memang orang faham, oh tu, itu cerai. Itu dia tak perlu pada terjemahan, tak perlu pada penerangan, dah faham dah itu perkataan dia. Itu soreh. Kalau kinayah ni, okey, aku dengan kamu dah tak ada apa-apa. Apa benda tak ada apa-apa? Ya, tak jelas lagi. Awak baliklah rumah mak pak awak. Tak jelas lagi. Adakah itu maksud dia talak ataupun bukan? Itu kinayah. Dia ada 2 maksud yang tersirat lah. Okey. Jadi kita tengok apa yang dikatakan dengan soreh tadi, lafaz yang digunakan yang menunjukkan maksud talak secara jelas dan tidak dapat diandaikan kepada maksud lain. Memang itu tak semua orang faham. Talak, cerai. Memang tak ada lah, tak boleh nak terjemah benda lain lah. Tu yang nampak. Suami isteri itu bercerai. Kita bayang cerai dia jadi kecil-kecil badan dia. Tak kan? Memang betul lah. Kan? Dah itu terjemahan dia. Kan?
Dan itu dinamakan lafaz yang soreh. Okay. Sementara lafaz yang tidak menunjukkan maksud talak secara jelas, boleh diandaikan dengan maksud yang lain selain talak. Tak jelas. Macam saya kata dia, kita dua pisah. Awak pergi balik mahu awak. Kan? Jadi tak jelas apa maksud dia tu. Maka ini dinamakan sebagai lafaz kinayah. Pertama, talak yang nyata menggunakan lafaz yang tidak membawa makna lain kecuali talak. Terdapat 3 jenis lafaz yang digunakan, iaitu talak, sirah, sarah, firaq, berpisah. Okey, dia ada 3 perkataan. Jadi apa maksud dia? Diterjemahkan, talak aku ceraikan, engkau aku lepaskan, sarahan dia. Dan ketiga dia, aku berpisah dengan kamu. Okey, itu boleh. Itu faham. Itu orang faham itu. Atau aku lepaskan engkau. Selesai. Itu. Memang maksud dia adalah maksud yang soreh, jelas. Kan? Semua lafaz ini adalah lafaz yang nyata dan menunjukkan menunjukkan maksud dia, kerana ia banyak dikatakan dalam hukum syarak dan diulang-ulang dalam Al-Quran, menunjukkan maksud perceraian. Jelas menunjukkan makna dia. Makna dia kalau tolak, sarah, firaq tadi, berpisah, lepas. Pisah, lepas, cerai, itu memang membawa maksud kepada talak. Tak boleh nak cerita lah lain. Okay. Berdasarkan firman Allah SWT, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dalam surah Talaq ayat 1, kan? Itu talaqtum, ceraikan tadi tu. Dan yang firman Allah kedua, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Sarahan, Dan yang ketiga, au fariquhunna bima'ruf, atau lepaskan mereka. Itu 3 perkataan tadi tu, talaq, sarah, firaq. Faraq. Lafaz yang nyata itu termasuk terjemahan lafaz talak dalam bahasa lain. Kalau lah suami itu pandai bahasa Korea ke, bahasa Jepun ke, kan, bahasa Rusia ke, dia cakap kat isteri dia guna bahasa Rusia yang membawa maksud talak, maka jatuh talak tu. Termasuk lafaz talak dalam bahasa lain selain bahasa Arab berdasarkan penggunaan yang lumrah dalam masyarakat, sebagaimana lafaz talak yang biasa digunakan oleh orang Arab. Kalau dia marah-marah, dia talak isteri dia, cakap Tamil, jatuh. Dia pandai cakap Tamil, dia gunakan istilah. Kalau kita tanya rujuk bahasa Tamil, itu maksud dia adalah talak, jatuh. Guna bahasa Rusia ke, bahasa Jerman ke, apa ke, yang membawa maksud pada 3 benda tadi ni, maka jatuh. Itu talak yang soreh. Yang keduanya, lafaz talak kiasan, adalah semua lafaz yang membawa maksud talak dan juga boleh bawa maksud lain. Dia tak jelas lagi, Contoh, engkau tiada apa-apa lagi dengan aku. Adakah maksud cerai? Belum lagi. Dia kena tentukan niat dia macam mana. Engkau berasingan daripada aku.
engkau terputus hubungan dengan aku. Putus pasal apa? Oh, sebab tak ada line kawasan ni, katanya. Tak ada cover, kan? Tak dapat kontak. Ataupun kembalilah kepada keluargamu. Kembalilah kepada keluargamu. Kembali pasal apa? Saya suruh bang. Ataupun balik rumah mak awak. Pergi balik rumah mak abang awak. Tanya-tanya kenapa? Yalah cuti raya balik dah. Saya bukan tak niat cerai. Dah cuti raya, pergi balik je. Pergilah mana-mana awak suka. Abang cakap begitu. Itu bukan cerai. Benda-benda ni biasa ni. Kadang ada isteri datang tanya, jatuh ke tak kat kita. Saya kata, ini belum lagi ni. Bagi saya belum lagi. Awak dengan saya asing, duduk jauh. Itu macam tu. Atau mereka kata, awak nak ikut cara awak, ikutlah. Demam. Ataupun kau haram bagi aku. Apa yang haramnya? Itu semua lafaz tadi ni dianggap sebagai lafaz kiasan yang menunjukkan talak kerana ia membawa masuk talak dan juga membawa masuk yang lain dikiyah. Boleh jadi dia makna dia talak, boleh jadi makna dia lain. Bergantung kepada niat suami itu. Hal ini berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya anna ibnatal jawni lamma udkhilat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dana minha qalat a'udzu billahi minka faqala laha laqad usti bi'azim al-haqi bi ahlik. Anak perempuan Al-Jawni berkata ketika dia dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda mendekatinya, aku berlindung dengan Allah daripadamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau berlindung dengan yang maha agung, maka kembalilah engkau kepada keluargamu. Itu kinayah dia. Hukum lafaz yang nyata, hukum lafaz kiasan macam mana? Perceraian dengan lafaz yang nyata menyebabkan jatuh talak, sama ada niat talak ke atau tidak. Kalau gunakan perkataan, aku ceraikan kau, aku talak kau, tak perlu niat. Tak perlu niat. Ini kadang biasa kadang ada pasangan datang jumpa, tadi saya dah cakap kat isteri saya kata, awak dengan saya ni kita bercerailah. Dah tak ada apa-apa, saya ceraikan awak. Tapi Ustaz, saya tak ada niat pun nak cakap. Tak ada niat ke? Ada niat ke? Kalau lafaz tu lafaz soreh macam disebutkan tadi, lafaz yang nyata menyebabkan jatuh talak, sama ada niat untuk talak atau tidak, tetap jatuh. Ada niat, tak ada niat, tetap jatuh. Hal ini kerana lafaz yang nyata dan maksud yang mutamat menunjukkan talak tak perlu kepada niat ketika melafazkannya. Sebab dia keluar pada mulut dia tu dah memang confirm perkataannya talak tadi tu. Tak perlu dia nak niat dah. Saya silap, saya sama. Wah, tak ada. Itu kira jatuh. Lafaz talak kiasan walaupun selalu digunakan untuk maksud talak, seperti engkau haram atasmu, aku tidak menyebabkan jatuh talak, melainkan apabila suami bermaksud menceraikan. Jika suami maksud lain seperti talak atau maksud apa-apa pun tak jatuh. Itu kiasan tu dia bergantung pada niat suami. Kalau suami kata, saya cakap tu sebenarnya saya memang nak ceraikan dia, maka jatuh. Awak saya pisah lah. Belum jatuh lagi. Belum jatuh lagi. Awak pergi balik mau apa awak, belum jatuh lagi. Tapi kalau dia tanya suami, apa tujuannya? Memang saya nak suruh dia supaya cerai lah, balik rumah bapak dia. Jatuh. Jatuh. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'ataka faqultu
atalliquha am madha af'al qala la bal a'tazilha wa la taqrabha wa arsala ila sahibi mithla dhalik faqultu li imraati alhaqi bi ahlik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhmu mengasingkan diri daripada isterimu. Lalu Ka'ab bertanya, adakah aku perlu menceraikannya atau bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah kamu berasingan daripadanya dan jangan sesekali mendekatinya. Hal yang sama diutuskan kepada dua orang sahabatku sama seperti ini. Lalu aku memberitahu isteriku, kembalilah kamu kepada keluargaku. Kan itu kiasan lagi tu. Kecuali atas niat suami tadi. Kalau niat dia kembalilah pada keluarga tu memang niat cerai, maka jatuh. Kalau kembali tu dia suruh pergi balik ziarah, tak jatuh. Belum jatuh lagi, ya. Jadi talak ni dia ada itu tadi dalam 3 jenis, dan talak dalam 3 keadaan. Dia ada keadaan dia sendiri. Pertama, talak sunni. Talak sunni ni. Kedua, talak bid'i. Ketiga, dia bukan sunni, bukan bid'i. Kalau kita tengok apa yang dikatakan talak sunni, ya, iaitu perempuan yang diceraikan, dia akan berada dalam satu daripada 3 keadaan. Pertama dia, seorang perempuan itu bersih daripada haid dan nifas dan tidak disetubuhi oleh suaminya lagi dalam tempoh tersebut, maka dalam keadaan ini dinamakan talak sunni. Ya? Seorang suami dia menceraikan isteri dia dalam keadaan isterinya suci dan tidak disetubuhi. Itu dinamakan talak sunni. Hukumnya harus dan jatuh talaknya. Talak ini bertetapan dengan syarak. Inilah talak yang seperti dianjurkan oleh syarak, iaitu menceraikan isteri dalam keadaan isteri itu suci daripada haid dan nifas dan juga tidak disetubuhi. Talak ini bertepatan dengan syarak bagi suami yang terpaksa menjatuhkan talak, sama ada talak 1 atau talak 3 serentak. Ya, itu atas ni lah, atas suami tadi tu. Jadi harus talak dijatuh. Sebab apa? Kalau kat mahkamah pun, mahkamah tanya tanya pasangan yang nak bercerai tu, tanya, isteri, adakah kamu suci daripada haid dan nifas? Isteri kata suci. Ya. Adakah kamu dalam keadaan suci itu kamu telah disetubuhi? Kalau isteri kata ya, tangguh dulu sampai next punya period. Walaupun begitu, sunat bagi suami menceraikan isterinya dengan talak 1 atau 2 dalam satu tempoh suci, supaya suami boleh rujuk kepada isterinya apabila berasa menyesal. Biasanya itu antara hikmah talak. Kan dalam Quran sebut at-talaqu marratan. Kan talak itu ada 2 saja yang boleh dirujuk. Talak ketiga tak boleh dah, 3 tak boleh dah. Yang boleh rujuk 2 aja. Jadi kadang-kadang bila talak, jatuh talak mereka masih suami isteri, ya. Apabila pasangan tu dah lafaz talak, mereka masih lagi suami isteri. Jangan pula bila dah jatuh talak 1, isteri bungkus kain baju balik kampung. Salah. Isteri duduk je rumah tu. Kan? Isteri duduk je rumah tu. Sebab mereka masih lagi dikira suami isteri dalam tempoh iddah. Ini isteri pun kemah-kemah beg. Balik-balik mahkamah tadi, jatuh talak 1, dia pun terus kemah beg dia, pun balik rumah bapak. Yang mak bapak pun sambut, tak usah, terus duduk orang lelaki kau. Dosa mak bapak tu. Suami itu halau. Itu suami itu, dia dosa lah. Tak, dia boleh buat report sebenarnya. Sebab dalam tempoh iddah, isteri wajib dapat tempat tinggal.
dan tempoh iddah tu. Tu hikmah dia, kan? Sebab bila kadang-kadang dia duduk lagi serumah tu, ada anak, masing-masing tengok anak, dia datang. Perasaan nak rujuk balik, kan? Rujuk semula. Tu berlaku tu. Bila kalau dihalau tu, maknanya dia suami tu yang tak erti bahasa. Suami tu yang tak erti bahasa. Jangan dihalau. Berdasarkan firman Allah SWT, Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi-nabi, apabila engkau menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Jadi sebab itu cerai dalam keadaan suci. Kan? Suci, haid, suci, haid, suci. Cepatlah 3 ni, kan? 3. Kalau dia cakap haid, suci, haid, suci, haid, suci, dah hari 6 lama. Sebab tu jadi bila dia cerai dalam keadaan suci, maka dia dah start iddah. Memulakan iddahnya bermaksud waktu suci daripada haid. Hal ini adalah kerana semasa haid tidak dikira sebagai tempoh iddah. Sebab tu kalau jatuh talak dalam haid, sepanjang haid tu seminggu tu tak dikira. Dia start. Kalau haid tak normal tu, yang ni ada satu kes yang saya pernah jumpa. Betul. Perempuan ni dia period dia tu memang apa? Tak tentu. Biasa bulan-bulan kan. Dia kadang-kadang 3 bulan sekali baru datang. 3 bulan sekali datang. Itu dia cerai, contoh dia cerai bulan 3. Dia datang nak rujuk dalam bulan 7. Saya dah confuse dah. Kira-kira kalau ikut dah habis kan. Dia kata, tak, Ustaz, saya memang period ni tahun ni baru saya 2 kali. Sebelum cerai sekali. Kan, sebelum cerai tu sekali. Ni waktu cerai ni baru sekali. Maknanya saya ada lagi. Dah. Saya pun tak berani, saya kata, macam ni lah. Boleh tak dapatkan pengesahan daripada pakar OAG? Kita takut kita salah bagi hukum, kan? Biar pakar OAG sahkan dia ni memang circle period itu memang macam tu. Sebab dah ada 3 kali suci tadi tu, kan? Dia baru sekali suci, so ada 2 lagi. Dia cerita tahun lepas period saya 4 kali je setahun. 4 kali je setahun dia dah. Tahun lepas tu. Tahun ni baru sekali. Ni kali kedua baru dia. Sebelum cerai satu, ini masa dalam tempoh iddah baru datang sekali. Ni tak datang lagi ni. Dah 2 bulan tak datang period dia. Tak pening kepala. Saya pun tak berani nak bagi. Kita takut kan kalau kita ni sedangkan mereka tu boleh ni lagi masih dalam iddah. Tolong dapatkanlah daripada pakar sakit puan tentang dia punya kedudukan tu. Betul. Saya pun tak adalah nak ambil kes tu bagi orang lain. Bagi orang lain situ. Yang keduanya, dalam keadaan haid atau nifas. Okey, itu talak bid'ah tadi, kan? Iaitu isteri itu diceraikan dalam keadaan haid atau nifas, ataupun dia dalam keadaan suci tapi disetubuhi oleh suaminya. Maka talak itu dinamakan talak bid'i. Talak bid'i. Hukumnya apa? Hukumnya haram dan berdosa. Dosa pada siapa? Suami. Pada suami dosa pada suami itu. Talak jatuh tak? Talak tetap jatuh. Tapi perbuatan itu dosa. Perbuatan suami itu dosa. Kerana dia bertentangan dengan bentuk talak yang telah disyariatkan. Beza. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Talak ayat 1. Sebab apa Allah sebutkan, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddah. Maksud dia dalam suci lah. Kan nak mula iddah dalam keadaan suci. Bila cerai dalam haid,
ataupun telah subuhi, maka itu perbuatan itu adalah haram. Dalam keadaan ini, suami sunat rujuk semula pada isteri dia. Rujuk semula lah pada isteri dia. Hal ini berdasarkan hadis pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang bermaksud Abdullah bin Umar yang telah menceraikan isterinya ketika haid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar Al-Khattab bertanyakan hal itu pada Rasulullah. Lalu baginda berjawab, bersabda, suruh dia rujuk kembali. Jangan ceraikannya sehingga dia suci. Kemudian haid dan suci lagi. Kemudian jika dia ingin bersama isterinya, teruskanlah. Maksud dia ada iddah lagi, teruskan, boleh. Kalau tak nak, ceraikanlah terus. Ya. Jika dia ingin bercerai, ceraikanlah sebelum menyetubuhinya. Inilah iddah yang diperintahkan oleh Allah dalam menceraikan isteri. Dalam pada hadis ni, hadis riwayat Bukhari ni, jelas. Tadi nak cerai tu biar dalam keadaan isteri itu suci daripada haid dan nifas dan tidak disetubuhi. Kemudian kalau ceraikan isteri dalam keadaan haid atau nifas ataupun suci yang telah disetubuhi, perbuatan itu haram dan berdosa pada suami, tetapi talak itu tetap jatuh. Jadi hadis ni jelas bahawa Abdullah bin Umar hendaklah membiarkan isterinya selepas rujuk sehinggalah dia suci daripada haid. Ketika itu dia boleh rujuk. Dia boleh menjatuhkan talak satu lagi jika dia mahu. Apabila isteri itu datang lagi haid setelah suci, boleh nak jatuhkan talak lagi pun boleh, ataupun nak rujuk pun boleh. Sebab dia dalam iddah lagi. Dalam iddah tu boleh lagi. So apabila isteri itu suci daripada haid bagi kali yang ketiga, jadi Abdullah tadi boleh fikir dia nak kahwin terus ke ataupun nak lepaskan terus ke, selesai. Kalau dia kata dia talakkan lagi sekali, habis talak 3, talak bain, dah tak boleh rujuk dah, kan? So ringkasannya, talak tadi ni kita kena tahu, ya, dalam situasi, dalam jenis dia yang talak secara lafaz soreh ataupun kinayah, ada lafaz yang cara tebusan, kan, khuluk, kan, khuluk dia isteri boleh tebus talak itu daripada suami, kan, isteri boleh tebus talak daripada suami, ataupun talak sama ada isteri itu dalam keadaan dia suci atau haid, ataupun isteri yang masih kecil, ataupun yang dah menopause, dia ada keadaan dia, ya, ataupun talak yang berganti dengan harta ataupun tanpa ganti berharta, ya, itu semuanya antara rangkuman daripada jenis-jenis talak. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Ya. Boleh. Sila. Itu kalau tak silap saya, okey. Dia ada beberapa pendapat ulama. Ada beberapa pendapat ulama, jika dia telah berkahwin dengan perempuan yang dizinanya tu, kan, dia ketika tu dia makruh dia bersetubuh. Kan, ada pendapat kata dah jadi suami isteri, silakan. Cuma nanti kena maklum betul-betul lah, anak tu tak boleh dinasabkan. Sebenarnya kan orang faham macam ni, anak tu kalau kahwin, dia kalau lahir 6 bulan 2 lazah tu boleh dah nasab. Kan budak yang ni dia mengandung, contohnya dia mengandung
sebulan lebih contoh kan. So dia ada baki lagi 7 bulan, 8 bulan kan. 8 bulan dia mengandung. Jadi orang faham, oh anak kalau lebih 6 bulan boleh dibinkan oleh bapa. Itu sekiranya kali pertama dia berkahwin kan, kali pertama dia bersetubuh, kemudian mengandung, anak tu tak cukup umur, lebih 6 bulan, umur baru 6 bulan setengah, 7 bulan lahir, itu boleh dibil kepada bapa dia. Tapi ini anak memang dah ada dalam perut sebulan lebih, nikah, lahir nak bubuh dengan bapa, tak boleh. Sebab budak tu dah ada dah. Budak tu dah ada. Itu kadang orang salah faham. Seorang dia kata 6 bulan ke atas tu boleh. Berapa bulan lahir? 7 bulan. Betul. Binkan nama. Tak boleh. Dia kena nasabkan kepada ibu. Itu bukan sebab itu tidak dikira zuriat dia. Walaupun dia berzina dengan suami dia tu. Kan? Yang orang yang menjadi suami dia. Tapi zuriat itu tak boleh dinasabkan. Kerana tanpa wujud dia adalah sebelum akad nikah. Yang banyak berlaku tu kan. Tapi banyak jumpa, saya banyak jumpa juga tengok Allah bin. Saya tengok dekat borang wali hakim. Okey. Buka borang dalam tu dia ada peterangan dia kan. Tengok lahir, tarikh lahir tidak mencukupi daripada tarikh nikah. Tahu dah. Tak sah taraf lah tu kan bahasanya kan. Tapi tengok bin sama dengan bapa. Kadang-kadang nikah tu kalau nama budak tu panjang kan. Kalau nama dia ada 3. Orang Melayu kan banyak suka bubuh nama anak 3 perkataan kan. So kan. Nur, Aminah, Sa'diah kan. Saya tak, kalau saya waktu nikah tu saya tak sebut nama bapak dah. Saya sebut nama dia je. Ataupun kalau nama dia pendek kan. Contoh nama dia apa? Stella binti Maris kan. Saya akan sebut Stella Maris je. Binti tu saya buang. Sebab tak boleh nak nasab pada dia. Saya jadikan nama bapak kamu dia tu satu nama, tak ada binti. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa 'azzim bihi ujurana wa hasib bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.